Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ummu Syahidah binti Abdul Rahman. Nomor metrik saya 01 DDT 22 F2039. Okey. Soalan pertama ialah komen. Komen ialah single line comment file start with / yang tanda anak panah miring ke hadapan. Okey, yang B, preprocessor directive. Preprocessor ialah arahan yang mengarahkan pengkompil untuk memproses maklumat sebelum kompilasi sebenar bermula. Hanya aksara ruang putih mungkin wujud sebelum pemprosesan arahan pada baris, dan semua direktif pemproses bermula dengan hashtag. Sebagai contoh yang include ni ya. Lepas tu C, standard header file. Header file yang termasuk fungsi yang diperuntukkan ia termasuk definisi fungsi yang boleh diserta atau diinput menggunakan arahan pemproses. Seterusnya di main function. Fungsi khusus dalam semua pengatur cara C++. Ia dipanggil apabila program dilaksanakan. Semua program C++ memulakan pelaksanaan dengan fungsi utama tentang di mana fungsi itu terletak dalam kod. Seterusnya I, perkataan terpelihara ialah istilah dengan makna khas dalam bahasa pengaturan cara yang tidak boleh digunakan sebagai pengancam sebagai identifier yang ditentukan pengguna. Contoh, nama pembalik ubah atau nama fungsi. Contoh perkataan terpelihara dalam kod yang diberikan ialah integer, char, namespace, using, return dan sebagainya. Seterusnya identifier. Identifier atau simbol ialah nama yang anda pergunakan untuk memperoleh ubah, jenis, fungsi dan label dalam program anda. Nama identifier mesti berbeza dalam ejaan dan huruf kecil daripada mana-mana kata kunci. Contoh identifier ialah integer, char, if, return, else, const, float dan banyak lagi. Okey, seterusnya special symbol. Special symbol mempunyai beberapa makna khusus dan ia tidak boleh digunakan untuk orang lain tujuan orang lain. Okay. Sini ada beberapa simbol khas. Beberapa special symbol ialah kurungan, tanda kurung, lepas tu koma dan banyak lagi lah. Okey, yang pertama bracket. Membuka dan menutup kurungan digunakan untuk elemen tata susunan rujukan yang menunjukkan subscript tunggal dan multidimensional. Okey, seterusnya parenthesis. Simbol khas ini digunakan untuk panggilan fungsi dan parameter fungsi. Okey, seterusnya braces. Pembukaan dan penutupan pendakap kerenti menggunakan permulaan dan penghujung blok kod yang mengandungi lebih daripada satu kenyataan berlaku. Seterusnya koma. Ia digunakan untuk memisahkan lebih daripada satu kenyataan seperti memisahkan parameter dalam panggilan fungsi. Seterusnya kolon. Ia adalah pengendalian yang pada asasnya memanggil sesuatu yang dipanggil sebagai senarai permulaan. Titik bertitik semikolon
Ia dipanggil sebagai penamat pernyataan yang menunjukkan penghujung satu entiti logik. Itulah sebabnya setiap pernyataan individu mesti ditamatkan dengan koma bertitik. Asterisk ia digunakan untuk mencipta pembalik ubah penunjuk. Assignment operator ia digunakan untuk menetapkan nilai. Preprocessor yang dipanggil sebagai pemproses makro digunakan oleh menyatukan untuk mengubah atur cara anda sebelum kompilasi sebenar bermula. Seterusnya, punctuation. Punctuation ialah penggunaan simbol seperti nokta atau nokta koma atau soalan marka untuk membagikan perkataan bertulis kepada ayat dan klausa. Punctuation juga memainkan peranan penting dalam keberkesanan kod anda. Tanda petikan hilang, titik koma, tanda soal ataupun tanda seru boleh menghalang kod anda berfungsi seperti yang diharapkan. Seterusnya, statement. Pernyataan dalam pengaturcaraan bermaksud sebarang baris kod yang mengarahkan kompiler untuk melaksanakan tugas tertentu. Atur cara komputer ialah satu set pernyataan tersebut. Boleh ada pelbagai jenis pernyataan dalam kod program yang mengawal input atau output. Tindakan yang dirancang untuk sesuatu program. Jenis pernyataan adalah declaration statement, digunakan untuk memperkenalkan pembalik ubah atau identifier ke dalam program atau modul. Seterusnya, label statement, melindungi label dan digunakan untuk mengarahkan aliran pelaksanaan dalam suatu program. Yang ketiga, expression statement. Sebarang pernyataan yang diikuti oleh koma bertitik ialah diistilahkan sebagai ungkapan. Yang keempat, selection statement, membantu membuat keputusan menggunakan klausa jika. Contoh, jika pernyataan if else bersarang. Seterusnya, iteration statement, memerlukan menjalankan kod yang sama berulang kali sehingga ditetapkan beberapa kali. Dan seterusnya, compound statement, kumpulan untuk blok pernyataan digabungkan bersama. Sekali jump statement, untuk memindahkan aliran kawalan tanpa syarat. Contoh, return, go to, continue, break, dan lain-lain. Dan akhir sekali, blok. Blok terdiri daripada satu atau lebih pengisytiharaan dan pernyataan. Sebuah pengaturcaraan bahasa yang membenarkan pencipta blok, termasuk blok bersarang dalam yang lain blok, dipanggil bahasa pengaturcaraan berstruktur blok. Blok adalah asas kepada pengaturcaraan berstruktur, di mana struktur kawalan terbentuk daripada blok. Soalan kedua, pseudocode. Pertama sekali, start. Masukkan input, basic phase, extra phase, dan duration. Lepas itu, proses. If duration lebih besar 8, output akan dapat need to pay an extra fees. Jika else, output no need to pay an extra fees. And if, dan akhir sekali and. Seterusnya, flowchart.
Flowchart ialah kena ada tanda permulaan, start, dan masukkan inputnya, dan proses. Jika betul sebelah kanan, jika salah sebelah kiri, dan kita endkan. Sekian, terima kasih.